wabarakatuh. Dia kutip lah. Maknanya kira-kira setakat dia kutip tu boleh para pembaca kitab dia tu boleh carilah. Jadi kata Syah Wadullah, ayat ini mansukh. Jadi mengikut Ibnul Arabi, mengikut Imam Suyuti, mansukh. Ada yang mengatakan ia mansukh dengan ayat mawarith. Ayat mawarith ni ayat 11 hingga ayat 14 daripada surah An-Nisa, iaitu yang bermula dengan yusikumullahu fi auladikum. Ayat mawarith ni siapa-siapa ngaji faraid ataupun bab pusaka, dia kena mahirlah ayat ni. Ada pendapat mengatakan dengan hadis la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat untuk waris. Yang ni oleh kerana masing-masing daripada waris itu sudah mendapat bahagian mereka dalam bab harta pusaka ni, maka tidak ada bahagian tambahan untuk mereka tu. Waris ni mana orang yang berhak menerima harta pusaka daripada si matilah. Dalam istilah faraid dipanggil ashabul furud. Ashabul furud ni mana yang memiliki bahagian-bahagian yang tersendiri. Ada yang mendapat 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3. Macam kita kata ayah ni dia mendapat 1/6. Jadi hak itulah dia dapat, tidak dapat tambahan lebih daripada tu. Jadi kalau dia dapat tambahan daripada tu, maknanya tidak adil. Kalau dia dapat melalui warisan, melalui wasiat, maknanya 1% yang khusus bahawa dia mendapat harta lepas daripada si mati ni, kalau dia ahli waris, maka kira-kira dia telah mengambil dah bahagian waris yang lain. Dikatakan juga mansuh dengan ijma'. Ini dinukilkan oleh Ibnul Arabi. Jadi kalau kita tengok di sini, Syah Wadullah dia menukil banyak pendapat lah. Biasanya kalau kita belajar dalam bab nasah ni, iaitu ayat Al-Quran yang bersifat mutawatir itu, dia tidak boleh dimasukkan oleh hadis. Yang mana hadis itu adalah hadis ahad. Mana hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang perawi sahaja. Sebab apa? Sebab dari segi bilangan yang meriwayatkan hadis itu tidak seramai yang meriwayatkan Al-Quran. Jadi bila begitu, maknanya tidak setanding lah dengan kedudukan Al-Quran yang qat'i thubut itu, sabitnya itu secara putus, dengan hadis ahad yang mana bilangan perawinya itu berapa orang sahaja. Begitu juga kalau dikatakan mansuh dengan ijma' ni, sebab apa? Sebab tidak kalau mengikut pendapat ulama, di kalangan ulama ni dikata tidak boleh ijma' tu menasahkan Al-Quran. Pertama, ijma' ni dia bukan wahyu. Dia bukan wahyu. Jadi wahyu nak dibatalkan oleh ijtihad. Sebab ijma' ni ijtihad mujtahid selepas daripada wafat Nabi. Jadi ijma' ni dia hanya berlaku lepas pada wafat Nabi. Jadi satu, ijma' ni sifat dia ijtihad, maknanya akal. Dia bukan wahyu. Yang kedua, dia berlaku lepas pada Nabi. Sedangkan nasih mansuh ni dia boleh berlaku di sisi Nabi, mana zaman Nabi ada. Saya mengatakan, kata Syahwiyullah, ia sebenarnya dimasukkan dengan ayat yusikumullahu fi auladikum, ayat mawarith itulah. Cuma kalau orang kata hadis tiada wasiat untuk waris ni macam mana? Jadi jawapannya, hadis tiada wasiat untuk waris ni menjelaskan kepada nasakh. Maknanya dia mengukuhkan lagi mana hadis ni, orang panggil bayan takrir, dia panggil. Bayan takrir ni
bentuk keterangan dalam Al-Quran, bentuk keterangan dalam hadis, ia menegaskan lagi makna dalam Al-Quran. Mana kalau ada ayat, lepas pada tu ada hadis sama makna dengan dia, itu dipanggil bayan takrib. Bayan takrib, makna penjelasan dalam bentuk penegasan. Sebab dalam bab hubungan Al-Quran dengan sunnah ni, sunnah dengan Al-Quran ni, dia sama ada hadis tu menjadi pentafsir kepada Al-Quran, ataupun dia jadi mukhassis. Maknanya kalau Al-Quran tu umum, hadis tu mari mengkhususkan lagi. Satu lagi dia panggil bayan takrib. Ada dah makna tu dalam Al-Quran, lepas tu Nabi mari hurai pula. Satu lagi dia panggil bayan ziyadah. Bayan ziyadah ni, hukum tu tak ada dalam Al-Quran, cuma mari hadis Nabi tambah. Seperti hukum haram keldai, hima, hima kapung tu, dalam Quran tak ada. Mari hadis sebut. Dalam Quran hanya sebut khinzir. Tapi Nabi SAW tambah dalam hadis dia, itu dipanggil bayan ziyadah. Sebab apa? Sebab dia tidak termasuk dalam bab thayyibah, khaba'ith. Jadi hadis tiada wasiat untuk waris ni, dia sebagai penjelasan kepada nasakh, maknanya ada berlaku nasakh. Itu mengikut pendapat Syah Waliullah. Jadi kesimpulan daripada apa yang dibahas oleh Syah Waliullah di sini, maknanya dia setujulah dengan pendapat majoriti ulama yang mengatakan hadis ni, ayat ni mansukh. Ni hak pertama, Syah Waliullah setuju. Maknanya di sini dia bagi dia tak ada wajah untuk mengatakan ayat ni boleh diamal, ataupun tidak ada wajah taujih ataupun alasan untuk kata ayat ni muhkam. Kemudian kita tengok nota 277 tu. Jadi bila Syah Waliullah kata tiada wasiat untuk waris, itu sebagai hadis yang menjelaskan kepada nasakh, seolah-olah di sisi Imam Waliullah ayat Al-Quran tidak boleh menasahkan, tidak boleh dinasahkan. Betul tu, tidak boleh dinasahkan oleh hadis ahad. Hadis ahad ni mana hadis tunggal lah. Maknanya perawi dia tu tidak mencapai darjah yang meyakinkan, ramai riwayat. Hadis ahad, ahad tu maknanya tunggal lah. Tapi tu Arab ni kadang-kadang bila dia terjemuh kitab Arab ke bahasa Inggeris tu kan, dia tulis Sunday tradition, Sunday tradition, Sunday ahad. Nakal juga banyak kita tengok terjemah Arab, terjemah kitab Arab ke bahasa Inggeris ni, nengu istilah dia. Adalah 2-3 perkara, antaranya inilah ahad dia terima Sunday. Berhubung dengan ayat ini, Imam Waliullah menerima bahawa ianya mansukh. Dia setujulah, seperti mana kata Suyuti dan Ibnul Arabi. Ibnu Katsir berkata ayat ini mengandungi perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Maknanya kedua orang tua ni ibu bapa lah. Menurut pendapat yang lebih kuat, pemberian wasiat itu merupakan satu hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai mawaris. Ayat surah An-Nisa sebelah tu. Dan ketika turun ayat faraid, yakni ayat mawaris dengan faraid ni benda yang sama benda yang sama. Ayat wasiat itu dinasakh. Jadi nasakh kalau mengikut mutaakhirin, maknanya tidak boleh diamal dah lah. Maknanya tidak ada lagi wasiat untuk kedua ibu bapa. Tak boleh lah, sebab ibu bapa tu dia ada bahagian dia 1/6. Dan pembahagian
Warisan yang ditentukan menjadi satu hal yang wajib dari Allah Ta'ala, yang harus diberikan kepada ahli waris tanpa perlu adanya wasiat, serta tidak bergantung kepada kemurahan hati orang yang berwasiat. Sebab wasiat ni dia ikut sukarela orang yang ada harta. Macam contohlah, kita pok saudara kita pegang, kita anak yatim, pok saudara kita kaya, kita yatim, pok saudara kita pegang kita. Jadi bila kita besar dah, bila kita besar, dewasa, kita ada piti, pok saudara kita ni kaya lah, hidup lagi. Lepas tu kita ni kira-kira doktor kata nak mati lah. Ada nyakit, kata ada nyakit dah. Jadi harta dia tu, oleh kerana dia ingat jasa bapa saudara dia tu, maka dia pembui lah kepada pok saudara dia tu, satu bahagian. Pok saudara ke, pok ayah akak ke. Jadi sebagai balas jasa kepada orang yang jaga dia masa kecil tu, maka dia pun bui sebagai budi, kemurahan hati dia, sebagai balas jasa, sebagai wasiat. Sebab kalau kira, kalau katalah bapa angkat dia tu, bapa angkat dia tu bukan waris, dia berhak menerima pusaka, tapi oleh kerana dia nak bermurah hati, maka dia boleh wasiat. Ada juga pandangan yang diriwayatkan daripada setengah ulama seperti Asy-Sya'bi, Nakhai dan Malik, bahawa yang masuk daripada wasiat itu hanya hukum wajibnya, namun hukum sunat masih ada. Jadi satu, Ibnu Katsir kata, mewakili jumhur ni, Ibnu Katsir kata tak ada dah. Bila turun ayat 1/6 untuk kedua ibu bapa, maka tak ada dah wasiat. Tak ada dah wasiat untuk kedua ibu bapa, sebab ada faraid untuk dia. Tapi mengikut tiga orang ulama ni, dia kata sunat. Imam Syaukani antara ulama yang tidak menerima bahawa ayat ini dimasukkan, dan beliau memberikan tafsiran bahawa walaupun ayat ini umum dalam arahannya, ayat ni kutiba alaikum, idza hadara ahdakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Lil walidaini, ini orang panggil lafaz am, lafaz umum, kedua ibu bapa. Jadi kedua ibu bapa ni umum. Sebab apa? Kedua ibu bapa ni dia macam-macam dah. Memanglah dari segi mereka berdua ni ya sebab kepada kelahiran, tapi dia ada sifat-sifat dia. Namun maknanya di sini adalah spesifik, khusus, iaitu ibu bapa itu merujuk pada ibu bapa seperti yang dilucutkan hak untuk mewarisi kerana kufur atau hamba. Maknanya berlainan agama, dia masuk Islam, mak ayah dia belum masuk Islam. Jadi dari segi kaedahnya, la yarithul kafirul muslim walal mu'min walal muslim kafira. Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. Sebab dalam bab pusaka ni, pertama dia kena qarabah, anak beranak, qarabah. Yang kedua dia kena sama agama. Dan yang ketiga dia kena musaharah, ada persemendaan, ada perkahwinan. Maknanya kita dengan isteri kita dengan isteri kita tu dia tak ada qarabah, pertalian darah, tetapi panggil musaharah, perkahwinan. Jadi oleh kerana bapa tu dia berlainan agama, maka dia tidak dapat mewarisi harta orang Islam, anak dia yang Islam tu. Tetapi oleh kerana dia nak balas jasa pada kedua ibu bapa dia, maka dia pun bui dalam bentuk wasiat. Dalam bentuk wasiat. Jadi wasiat tu tetap boleh dipakai dengan ayat ni, iaitu merujuk kepada ibu bapa yang berlainan agama atau hamba. Kalau ayah dia hamba, mana hamba dia pun tak boleh terima pusaka. Jadi ayah dia tu hamba,
Jadi dia nak bui juga. Dalam faraid tak boleh, tapi dalam bentuk wasiat boleh. Atau saudara terdekat merujuk kepada saudara-saudara yang tidak mewarisi secara automatik. Wal aqrabin tu. Maknanya katalah sepupu lah, dia baik sangat dengan sepupu dia. Sepupu ni dia tidak adik-beradik, tak? Ataupun adik-beradik ni, kalau orang tu dia ada anak-anak, tak jatuh saka kepada adik-beradik dia. Jadi dia nak beri juga kepada adik-beradik dia. Dia boleh beri melalui wasiat. Peruntukan faraid tak ada, tapi dia boleh beri mengikut wasiat. Itu huraya kepada wal aqrabin. Maksudnya wasiat diberikan sebagai bir wa ihsan. Mana bui atas dasar kebajikan nak pahala, wa ihsan ni mana dia nak berbudi kepada ibu bapa yang berlainan agama dengan si mati, bapa angkat ke, bapa saudara atau datuk dalam keadaan terdinding dengan adanya bapa. Maknanya dia nak beri kepada adik-beradik ayah dia. Ayah dia ada, katalah ayah dia ni memang dapat atas saka, tapi ayah dia bukan pera dia. Hak pera dia ni, hak jaga dia ni daripada kecil lagi, pak saudara. Ayah ni, kita kata ayah punya bini ramah, tak? Tak cara. Jadi suruh anak tu kepada adik-beradik dia. Jadi kita nak beri saka kepada pak saudara tak boleh, sebab ada ayah. Walaupun ayah tu tak jaga, ayah tetap dapat. Sama ada ayah dia pera dia, kau tidak pera, kau tetap dapat. Macam anak lah. 5 orang anak ni, seorang tu tidak berbakti pada ayah dia, orang lain berbakti. Adakah tidak berbakti ni tak layak dapat saka? Layak juga. Jadi dia dalam bab saka ni bukan ditentukan oleh bir, bakti anak pada ayah, tapi ditentukan oleh qarabah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita serah hak tak berbakti tu tak ada guna. Jadi nak balas ada. Hak tu Allah Ta'ala lebih mengetahui lagi. Dengan adanya, maknanya bapa saudara ke atau datuk dalam keadaan terdinding dengan adanya bapa. Bapa ni seperti bapa hak tak cara pada anak dia lah. Terutamanya mereka yang mempunyai jasa kebaikan kepada pemilik harta, hak pera dia. Di sisi ulama yang mengatakan ayat ni muhkam, maknanya hak ulama kemudian ni hak tidak setuju dengan pendapat Syah Waliullah ni, mereka memberi taujih yang lain bahawa sekiranya seseorang itu bimbang anak-anaknya tidak membahagikan harta pusaka mengikut apa yang ditetapkan Allah, dan dia menyangka akan berlaku kezaliman di antara mereka sesudah kematiannya, maka pada ketika itu wajib melakukan wasiat untuk semua pewaris berdasarkan kepada kadar bahagian yang ditentukan oleh Allah, dan memanggil saksi untuk wasiatnya itu. Maknanya wasiat ni, wasiat ni bukan sesuatu yang bertentangan dengan pusaka tak. Maknanya pusaka tu juga, tapi dalam bentuk wasiat. Mana wasiat ni wasiat lughawi. Wasiat lughawi ni macam mana? Mana ada pesanan secara hitam putih, mana katalah anak lelaki tu dapat 2 bahagian, dia ada. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan sebahagian. Lepas tu ada ayah dia tu. Ayah dia tu dapat berapa? 1/6. Lepas tu ada bini dia. Dah. 1/8. Bini dapat 1/8. Dia wasiat sia-sia. Jadi hak dia wasiat tu sebenarnya pusaka dah. Jadi wasiat tu dengan makna lughawi. Wasiat tu dengan makna lughawi. Maknanya kalau kita panggil saksi lawyer, mati stand. Tu maksud dia, mati stand. Sebab kalau tak buat lagu ni, sebab hak berlaku dalam masyarakat kita ni, lepas
seseorang itu mati, bila bagi harta pusaka ni di atas kesedaran masing-masing lah. Nak bagi tak saya bagi tak. Tak. Waktu kata napa sungguh nak harta dah. Waktu kata biar dulu. Waktu nak cepat macam-macam orang. Kadang-kadang malah biarlah. Mungkin banyak mana pun. Malah nak berbuk. Jadi tidak bertanggungjawab lah. Tidak tegas dalam melaksanakan perintah faridatan min Allah ni, kefarduan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi maknanya masuk Al-Quran di sini mengikut pendapat ulama ni, dia nak supaya benda ni official lah, ada rekod, ada mati stamp tu. Dia bukan semata-mata bersifat dianah atau orang itulah nak pahala tak si pahala, tidak. Ni dari segi kewajipan. Bahkan hendaklah dia merekodkan di mahkamah keadilan supaya tidak berlaku sebaran kezaliman. Jadi wasiat tu seperti kita kata tadi, wasiat hak ni dalam makna lughawi, maknanya pesanan yang penting sebelum mati. Satu lagi wasiat ni hak dalam kitab fiqh ni, iaitu sejumlah harta yang tidak lebih daripada 1/3 yang diberikan lepas daripada orang itu mati kepada bukan waris. Baru jadi wasiat. Mana katalah kita ada anak akak. Kita ada harta 200,000. Kita ada harta 200,000. Jadi 5,000 tu kita beri kepada anak akak kita. Jadi dia pemberian tadi dia hanya berkuat kuasa ataupun sah lepas daripada orang itu mati. Selagi tak mati tak boleh. Itu panggil wasiat. Maknanya pemberian sejumlah harta tertentu kepada bukan waris tidak lebih daripada 1/3 harta si mati, dan pemindahan harta ni berlaku lepas daripada pemilik harta tu mati. Itu wasiat mengikut kitab fiqh. Tapi kalau dia bagi sebelum mati boleh tak? Tu dia panggil hebah lah. Hebah dia bagi hadiah lah. Hibah. Yang tu boleh lebih 1/3. Hak tu dia kena tengok juga. Kalau dia bui tu dalam keadaan dekat nazak mati, katalah doktor kata awak hayat ni ada sebulan, dalam tempoh tu dia bui lebih daripada 1/3 kepada bukan waris, tak sah. Sebab apa? Sebab dia tu dituduh seolah-olah nak menzalimi waris yang lain. Tapi kadang-kadang dia segar-bugar ni, dia nak bui, tak apa, sebab atas dia, harta dia. Taujih ini selaras dengan siyak ayat. Siyak ni konteks ayat lah. Siyak ni ayat depan, ayat kemudian. Siyak ni dia konteks lah, konteks. Kalau dalam bahasa Arab tu biasanya kata siyak dan sibak. Kadang-kadang pada sebut siyak sahaja. Siyak ni halaman ayat, konteks ayat. Taujih ni selaras dengan siyak ayat dan menampakkan kesesuaian munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Maknanya sebelum pada ni Allah Ta'ala sebut kutiba alaikumul qisas fil qatla, difardukan ke atas kamu ni melaksanakan hukum qisas berhubung dengan orang mati. Jadi lepas kutiba alaikumul qisas, mari kutiba alaikum idza hadara ahdakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Jadi kutiba alaikumus qisas dengan kutiba alaikumul wasiat ni. Jadi munasabah tu macam mana? Punca kepada berlaku pembunuhan kerana kezaliman lah. Kezaliman dalam bab pembagi harta. Jadi seolah-olah Quran sebut mula-mula kematian, lepas pada tu punca kematian, yakni kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar sekali yang menyebabkan kematian ni, masalah harta lepas daripada orang itu mati. Jadi ada munasabah tu. Allah menyebut hukum qisas dan menyatakan sesudah itu bahawa wajib kepada manusia menutup tempat-tempat kerosakan. Tempat-tempat kerosakan ni ketidakadilan dalam pembahagi harta lah, dan mengunci pintu-pintu yang boleh membawa kepada persengketaan dengan aturan yang benar seperti wasiat.
Mana pentadbir Allah Ta'ala, tadbir dalam sudut syarak ni, hukum-hukum ni, adanya hukum wasiat ni untuk elok daripada perbalahan. Iaitu apabila seorang itu bimbang dalam keadaan dia meninggalkan harta yang banyak. Harta yang banyak ni berdasarkan kepada ayat khairah tu. Khairah tu mengikut ahli tafsir dia kata khairah ni harta yang banyak. Kalau orang tu tinggal harta sikit, tak ada nak wasiat tu sebab tak ada orang berebut nak. Biasanya harta yang banyak tu naknya. Jadi hak ni ayat ni muhkam, tidak masuk, tetap wajib kepada orang yang bimbang dalam keadaan dia mempunyai harta yang banyak. Itu masuk ulama yang mengatakan ayat ni tidak masuk. Sebab perkataan khairah tu sudah menggambarkan kebimbangan. Ayat ini juga tidak dapat diterima sebagai mansukh. Ini satu pendapat lain pula, taujih lain. Kerana melihat kepada gaya bahasa yang menggunakan lafaz kutiba alaikum, yang menunjukkan kewajipan yang sangat ditegaskan. Maknanya ni kepala ayat ni dia bermula dengan kutiba alaikum, wajib ke atas kamu. Jadi kalau kita tengok kutiba alaikum ni diwajibkan. Kita baca ayat Quran, buka Quran, kutiba alaikum diwajibkan. Lepas tu bila kita buka kitab tafsir, kitab tafsir kata ayat ni tak boleh pakai dah. Jadi bercanggah tu. Sebab itulah pendapat ulama ni dia kata, kalau kita melihat kepada kalimah yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk memulakan ayat ni, Allah Ta'ala guna kutiba alaikum. Jadi kutiba alaikum ni ia digunakan untuk menyatakan kefarduan sebelum pada ni, qisas. Sebelum pada tu kalau kita buka Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Qisas ni ada kata masuk? Tak ada. Lepas pada tu kefarduan puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Ada ke ulama yang kata puasa ni masuk? Tak ada. Kemudian ayat ni juga digunakan untuk peperangan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Difardukan ke atas kamu berperang dalam keadaan kamu bukan suka. Jadi qisas, puasa, dan juga perang ni semua ada kalimah kutiba alaikum, tidak masuk. Faham ni kutiba alaikum ni wasiat ni dimulakan dengan kutiba juga. Jadi kalau kita kata ini sudah masuk, jadi tak selaras dari segi gaya bahasa dengan hukum tu. Dan satu lagi, bila kutiba ni dia menunjukkan kepada qat'i, dia panggil benda yang pasti. Tidak ada satu pun daripada perkara ini dinafikan kefarduan. Maknanya tidak jadi wajib, tak ada. Dinasahkan dan dikecualikan hukumnya, mana tidak dikatakan sebagai wajib. Adakah satu riwayat kata dengan jelas bahawa wasiat ni telah diangkat kewajipan dia? Jawapannya tak ada. Perintah wasiat didahulukan dengan lafaz kutiba alaikum yang menunjukkan kewajipan yang pasti, qat'i. Kalau kita kata pasti, maknanya qat'i, bukan zanni, bukan sangka. Tidak boleh bagi sesiapa pun memalingkannya dari maknanya yang zahir kepada makna yang lain. Jadi hak zahir daripada perkataan kutiba alaikum ni wajib. Jadi hak wajib ni kita nak kata mansuh dengan arti tidak wajib, mana dalil? Cuma jumhur kata ayat pusaka tu lah. Ayat pusaka tu memalingkan makna ayat wasiat. Tapi bila dikaji, bila dilihat, tidak bercanggah. Sebab apa? Sebab tak mungkin ada percanggahan antara dua ayat Al-Quran yang mana kedua-dua ni wahyu Allah. Tak kira Allah Ta'ala nak sebut pada manusia dalam kitab hidayah ni dua perkara yang bertentangan. Tak boleh nak tahu, tak boleh nak selaras, tak boleh nak taujih. Itu tak mungkin. Tidak mungkin bagi wahyu Al-Quran yang bersifat hidayah tu. Cuma kelemahan lah, kelemahan ahli hukum tu, dia tidak nampak sudut
yang boleh diamal. Jadi tidak boleh memalingkan daripada makna yang zahir kepada makna yang lain tanpa mengemukakan dalil yang sama dengannya dari segi kekuatan dan kejelasan. Sebab kutiba alaikum tu jelas. Oleh itu, pandangan yang mengatakan ia mansuh tidak dapat diterima dan perlu dinilai semula. Hukum pusaka telah diketahui sebagai wajib dan telah ditentukan siapa yang layak menerima dan berapa bahagian yang diterima. Tu sifat. Kalau kita balik kepada sifat harta faraid ni, dia ada dah ashabul furu' dengan furu' masing-masing. Siapa hak layak dan berapa jumlah dia tu. Wasiat ni pula adalah satu kewajipan apabila dibimbangi berlaku kecuaian dan kezaliman dalam pembahagian harta. Mana wasiat ni dia dalam bentuk ijmal. Benda perintah juga tapi dalam bentuk yang ringkas. Tidak ada penetapan yang tertentu dalam Al-Quran dengan cara yang khusus seperti mana harta pusaka tu. Cuma ayat ni menyebut tentang kebimbangan yang mungkin berlaku dalam bab pembahagian harta ni lepas daripada orang itu mati. Lagu mana? Kadang-kadang kedua ibu bapa dalam keadaan tu kedua ibu bapanya dalam keadaan kedua-duanya sudah lanjut usia, sudah. Kadang-kadang ni kawan ni dah nak mati dah. Dia ada ayah lagi. Dah. Katalah dia ni umur 60 nak mati dah. Bini dia pun lebih kurang 50 lah. Dia ada ayah dia lagi umur 90. Dah. Pada ketika tu wajib atau tidak dia beri harta pusaka kepada ayah dia tu. Kalau dia mati, wajib lah. Cuma kadang-kadang bini ni ataupun anak ni kecek. Nak beri ke ayah buat apa ke ayah umur 90 tahun. Dah. Tak boleh pergi mana, nak beli ke apa. Tak boleh pergi pitis dah. Dah. Mata tak nampak. Jadi, perlukah dia dapat satu penel tu? Pakat dia kecek. Si anak dengan bini ke apa semua ni, kira-kira tak sewi kepada ayah si mati. Dalam agama dia tak kira. Ayah ni umur berapa, tetap dapat harta pusaka. Sama juga dengan bayi. Bayi tu. Walaupun si mati tu, dia mati tinggal anak dia umur 2 bulan, sebulan, tetap anak dia tu dapat bahagia dia. Harta pusaka. Jadi, dalam bab ni, tak kira lah orang tu boleh guna duit atau tidak. Itu bukan soal dia. Soal dia masing-masing tu dapat bahagia dia. Dizalimi daripada mendapat hak mereka atas alasan mereka tidak lagi memerlukannya. Ini banyak berlaku ni. Oleh itu sewajarnya ditegaskan wasiat untuk mereka. Seperti jika kedua bapa tinggal bersama dengannya dan dia bimbang selepas kematiannya, mereka berdua tidak ada tempat tinggal, maka dia boleh mewasiatkan supaya mereka berdua tetap tinggal di situ. Jadi kadang-kadang ada juga ibu bapa kepada si mati ni duduk dengan dia. Duduk dengan dia. Lepas tu bila dia mati ni, mungkin adalah natu dengan dia ni, dengan ayah dia tak apa semakan molek. Jadi ayah dia tu duduk situ sebab tu anak dia. Hak bini dia ni hak tu tertua. Lepas tu dalam keadaan tu juga si mati ni ada adik-beradik. Mungkin bini ni kata ayah duduk dengan anak ayah lah, kita ni natu. Jadi mungkin pada ketika tu dia akan suruh mertua dia ni pindah. Pindah. Jadi Quran kata boleh difahami di sini kena ada wasiat ni. Kena ada wasiat biar ayah tu tetap duduk situ juga. Maknanya apa? Sebelum orang tu mati hendaklah dia buat pesanan supaya jaga kebajikan ayah dia ni kalau dia mati. Sebab kadang-kadang takut isteri dia tu ataupun anak dia ni wak naya. Ni wak naya ke tok dia, ni wak naya ke tok tua dia.
Supaya mereka berdua tetap tinggal di situ atau diberi milik kepada mereka berdua. Atau dibelikan rumah yang lain. Ikutlah. Tu. Itu taujih. Satu lagi. Kemudian ayat yang kedua, ayat fidyah bagi orang yang mampu berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi hal ini kita tak butuh terjemahan ni. Sebab terjemahan ni, nak letak terjemahan dia kena bergantung kepada perbahasan bawah ni. Tapi kalau secara kasar kita boleh terjemah, kalau hak mengikut kita pilih lah. Itu seperti pendapat majoriti ulama. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, dan bagi orang yang boleh berpuasa dalam keadaan penat, sukar. Yani wajib kepada orang yang berpuasa dalam keadaan dia mengalami kesukaran. Kalau dia berpuasa, dia membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Tu. Jadi dikatakan mansuh dengan firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang nampak anak bulan, siapa-siapa yang berada dalam bulan Ramadan ni, maka hendaklah dia berpuasa. Nota 278 tu, wajah nasakh. Alasan yang dikatakan nasakh tu lagu mana? Pada mulanya diberi pilihan antara puasa dan memberi makan, kemudian dinasahkan kepada qada. Maknanya ayat dalam bab puasa ni, ada ulama faham puasa Ramadan ni dia berperekat-perekat. Yang ni mula-mula perintah supaya berpuasa, kemudian ada pilihan. Siapa-siapa nak puasa boleh, siapa-siapa tak si puasa pun boleh. Kalau tak si puasa tu dia boleh ganti dengan fidyah, beri makan kau miskin. Kemudian lepas pada tu mari ayat yang lain, siapa-siapa yang hidup dalam bulan Ramadan hendaklah puasa. Hendaklah dia puasa. Hendaklah dia puasa, maka tak ada lagi pilihan. Tu. Itu wajah nasakh. Jadi kalau dia tak saya puasa kerana musafir ataupun kerana sakit, dia kena qada. Jadi ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, bagi ulama yang kata masuk, mana sekarang ni tidak ada lagi pilihan. Sebab sebelum pada ni ada pilihan, nak puasa kau nak beri makan. Dikatakan juga muhkam. Pendapat satu lagi kata muhkam, maknanya tetap boleh diamalkan, boleh ambil hukum. Iaitu terdapat la yang muqaddar sebelum yutiquna. La ni maknanya tidak. Muqaddar ni apa? Kita anggap. Dalam bahasa Arab ni dia ada orang panggil takdir. Takdir. Lagu mana? Takdir pada dalam bahasa Melayu lah. Ayah ada? Kita kata ada. Orang tanya, ayah ada rumah? Kita kata ada. Jadi kalau ikut ayat standardnya, ayah awak ada di rumah? Ya, ayah saya ada di rumah. Jadi kita tak dalam kecek percakapan biasa ni, kita tak sebutlah melainkan kita kata ada. Jadi pertanyaan tadi, ayah awak adakah di rumah? Tak. Kita pun kena jawab, ya, ayah saya ada di rumah. Panjang gitu. Jadi bila kita nak rengkah sesuai dengan situasi makom dia panggil, keadaan tu kita pun kata ada lah. Supaya kita pergi kedai lah. Pakcik, berapakah harga ikan ini sekilo? Pakcik pun jawab, harga ikan ini sekilo RM10 sahaja. Ya lagu tu. Ayat bahasa Melayu tu boleh. Jadi ia dikatakan takdir tu hatulah. Hak tak sebut tu. Muqaddar ni maknanya ada pada kefahaman, cuma tidak disebut. Jadi di sini terdapat la yang muqaddar, maknanya kita kena kata pada kira-kiranya ada. Yang ni kita kena baca
wa 'alal ladzina la yutiquna. Nombor 279 tu, yakni la yutiquna. Takdir dia la yutiquna, yakni kepada orang yang tidak mampu berpuasa. Jadi makna dia kepada orang yang tidak mampu berpuasa ni kena bayar fidyah. Tu ia takdir gitu. Saya mengatakan pada pandangan saya terdapat wajah yang lain. Ada taujih, sudut yang lain, iaitu makna ayat ini ialah wa 'alal ladzina yutiquna at-ta'amu wa 'alal ladzina yutiquna at-ta'ama tu bukan salah tu wa 'alal ladzina yutiquna at-ta'ama fidyatun hiya ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang mampu memberi makan orang miskin sebagai fidyah. Itu hak Syekh Waliullah faham di sini. Siapa-siapa hak ada pitih, hendaklah dia sesiapa yang mampu, dia ada duit untuk memberi makan, maka bayarlah fidyah, iaitu makan kepada orang miskin. Jadi maksud ta'am ataupun fidyah di sini mengikut Syekh Waliullah ni, maknanya zakat fitrah di sini. Dia faham zakat fitrah. Maknanya kalau ikut Syekh Waliullah ni, zakat fitrah tu sabit berdasarkan kepada Quran. Hak ulama faham zakat fitrah ni dia sabit berdasarkan kepada hadis. Tapi Syekh Waliullah dia faham dengan tafsir dia ni, zakat fitrah sabit dengan Quran. Cuma dia kena pusing banyaklah. Orang kata banyak kerja. Maknanya kalau balik kepada bab nahwu ni, dia kena pusing situ, pusing sini, kena takdir situ, rejah sini, banyak kena cending kita. Kalau cokeh kau ni, dia tubik kau tu, turun kali ni, kesong kali tu. Dia ada tu kalau kata lagu tu. Cuma Syahrullah kata di sini digunakan dhamir. Dhamir ni kata gantilah. Sebelum disebutkan kata nama, kerana ia terdahulu dari segi kedudukan sebenarnya. 280 tu. Yang ni disebutkan dhamir pada kalimah yutiqunahu. Tu ada buah Arab ni. Yutiqunahu tu, dia ada dhamir tu. Dhamir tu, yutiqunahu. Hu tu, dhamir dia panggil. Pronouns. Nya. Jadi ada dhamir. Hu tu sebelum daripada menyebut marji'. Marji' ni tempat kembali. Iaitu ta'am. Maknanya hu ni dia balik kepada ta'am. Balik kepada ta'am. Kerana ia terdahulu dari segi kedudukan sebenar atau pangkat. Maknanya dari segi martabat, dari segi kedudukan dalam bahasa Arab ni, dia ada susunan dia. Perkataan fidyah dalam susunan ayat merupakan mubtada' muakhar, yakni subjek yang didahului, subjek yang bukan didahulukan ni, yang diakhirkan, yang dikemudiankan, yang diakhirkan, bukan didahulukan, diakhirkan. Disebabkan ia isim nakirah. Bahagian nahwu lah kau ni. Dan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu ni pula khabar muqaddam. Mana khabar yang didahulukan? Maknanya predikat yang didahulukan. Oleh kerana mubtada' pada rutbahnya, pada kedudukannya itu mendahului khabar, maka harus dhamir pada yutiqunahu itu harus dikembalikan kepadanya, boleh nak balik semula. Kena ada whiteboard ni baru sedap. Jadi gini. Mubtada' muakhar ni, macam ginilah. Polih ayah dia. Kita kata polih ayah dia. Asalnya ayah dia seorang polis. Jadi kadang-kadang kita sebut polih ayah dia. Atas dia tu.
upacara ke masjid, kita kata. Kewajipan dia apa? Itu jadi satu subjek. Dia kena itu nasi lah, kena itu nasi. Atas dia jaga masjid. Jadi menjaga masjid tanggungjawab dia. Gitu. Cuma kadang-kadang kita gitulah. Jadi hak gini, kalau ayat ni hak mana boleh juga. Hak mana boleh tu kenalah. Tu. Kena fidyah. Hak mana ada pitih bayar fidyah. Yang ni bayar zakat. Sebab zakat ni dikira fidyah lah kalau ikut Syahwalullah ni. Sebab apa? Sebab kalau tak bayar zakat, tak naik puasa, tak terima puasa. Jadi dari segi kedudukan tu dia gini, kedudukan tu kalau tertib tu dia kena gi fidyatun 'alal ladzina yutiqu fidyatun 'alal ladzina yutiqu al-fidyah wa hiya ta'am. Ya peling tu. Peling banyak. Jadi oleh kerana fidyah ni dia nakirah. Fidyah ni dia nakirah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqu at-ta'am fidyatun. Jadi hak ni hak tak tukar dengan julu-julu molek. Kalau tukar dengan julu-julu molek dia akan jadi fidyatun 'alal ladzina yutiqu at-ta'am. Hiya ta'amu miskin. Sebab ta'am dengan fidyah tu sama makna. Nampak tak tu? Disebutkan dhamir kerana ia dikendaki daripada fidyah ialah memberi makan. Maknanya fidyah dengan ta'am miskin itu sama makna. Cuma dia menegaskan. Maksud daripadanya ialah zakat fitrah. Allah mengiringkan perintah puasa dalam ayat ini dengan zakat fitrah sebagaimana diiringkan ayat kedua dengan takbir hari raya. Maknanya Syah Waliullah ni dia nak kemah pendapat dia ni, maksud di sini zakat fitrah. Maknanya mula-mula dia kata ayat ni tidak masuk muhkam. Hak orang tu mampu, bukan mampu puasa, tapi mampu memberi makan. Hak kata apa? Hak kata masuk ni dia akan kata wa 'alal ladzina yutiqunahu, hu tu puasa. Hu tu dia balik kepada hak depan. Kutiba alaikumus siyam. Syah Waliullah ni oleh kerana dia tak kata hadis ni ayat ni mansuh, dia nak kata muhkam juga, dia kata hu ni dia balik kepada hak selepas. Hak selepas. Kalau kita ngaji bahasa Arab, dhamir ni nya ni dia kena balik depan, bukan balik belakang. Dia kena balik kepada hak pernah disebut. Hak pernah disebut, hak tersebut terdahulu siam, puasa. Kalau nak kata balik kepada hak kemudian ni, yakni balik kepada fidyah ataupun ta'am ni, ini dia kena banyak khijah, kena banyak takwil, banyak takdir. Sebab apa? Sebab nak balik kepada hak belakang ni, dia tak boleh balik dengan mudah-mudah. Dia kena sebut nama dulu baru boleh kata nya. Tak, tiba-tiba start dengan nya. Dia tak boleh, dia kena start dengan nama dulu. Saya jumpa dia. Kita jumpa guru kita ni. Tak, kita jumpa dengan dia. Saya jumpa dia. Guru kita kata, siapa dia? Tak sebut pun. Itu salah. Menyebabkan kesamaran. Tapi sini bagi orang yang wajib, bagi orang yang mampu akan nya ni
Syahullah kata balik ke belakang. Walaupun tidak disebut, tetapi dia balik kepada kedudukan asal dia. Mubtada ni kena duduk depan, tapi pada ketika ni di ke belakang. Jadi bila dari segi kedudukan dia tu hak asal duduk depan, balik ke belakang, maka domain hak disebut ni dia boleh nak balik semula ke belakang. Tak apa. Gitu. Mungkin waibok tak ada. Kalau ada waibok tu mudah. Jadi Syahullah dia nak kata ayat ni muhkam. Beza dia dengan orang lain. Orang lain kata hu tu balik pada puasa. Dia kata balik kepada hak belakang. Jadi banyak kena takdir lah. Lepas tu kalau orang kata yutiku nahu tu, kalau kata balik kepada video, buat apa? Hu kena hal lah. Dia kata tak apa. Hu tu dia boleh balik pada video sebab video tu dengan mana ta'am. Sekejap pula. Kena takdir. Cuma hak dia boleh pegang sebagai dalil hak kuat mengatakan bahawa ini dengan makna zakat fitrah. Memberi makan kepada orang miskin sebagai zakat fitrah ni sebab dia tengok dari segi munasabah ayat. Jadi Allah Ta'ala nak sebut sini kewajipan puasa. Lepas kewajipan puasa terus. Lepas terus kena maya raya. Nak maya raya walitukabbirullah tu. Hak ayat lepas pada tu. Walitukabbirullah ala ma hadakum tu. Kamu naklah bertakbir pada Allah. Jadi Tuhan sebut di situ menurut Syahullah jujur molek. Amalan pada akhir Ramadan dengan awal Syawal. Tu bagi dia. Itu dalam nota 281. Tapi komentar kita ni boleh lagi tak? Satu lagi taujih. Satu lagi taujih. Maknanya taujih ni bukan taujih Syahwadullah, tapi taujih majoriti ulama. Termasuklah ulama kemudian lepas pada Syahwadullah ni, iaitu siapa dia? Anwar Shah Kashmiri. Dah ramai lagi lah. Satu lagi taujih untuk menolak dakwaan masuk bagi ayat ini ialah kalimah yutiqunah itu mempunyai makna mampu melakukan tetapi dalam keadaan suka. Yutiqunah ni mana boleh tapi berohok. Berohok. Atau ataqa yutiqu, maknanya tokoh ni mana perkataan tu pun menggambarkan benda tu payah. Qaf pula. Dalam bahasa Arab ni kan, pemilihan kata tu dia menggambarkan benda tu sukar. Kalau hak lembut ni dah. Orang ni dia kalimah tu dia nipis-nipis je. Macam kita kata lin, layinun ni lembut. Jadi sesuai dengan lam huruf lembut, nun huruf lembut, layin. Kalau hak dalam hadis Nabi kan, hak cerita hadis Abu Hurairah tu, wa mal hadath. Abu Hurairah kata durat au fusa. Durat tu ketuk bunyi sebab durat. Tapi kalau hak sah tu, dia guna perkataan fusa, fa, sin. Dia fa. Dia comel dah. Cara dia. Tu. Jadi sekarang ni perkataan tokoh ni dia maknanya sesuatu yang boleh tapi nebing. Rohok. Jadi tu dia sesuai dengan dia punya makhraj tu. Kata-kata huruf dia tu, sifat huruf dia tu. Iaitu orang tua yang sangat lemah mungkin mampu berpuasa tetapi dalam keadaan yang amat sukar. Pukul 5.30 tu ketar. Tebing kau puasa. Pesek. Nak beli kau buka puasa. Ni orang lagu ni dia boleh berpuasa tapi dalam keadaan sukar dan membebankan mereka. Demikian juga orang yang sakit berpanjangan dan tiada harapan untuk sembuh dari sakitnya. Maknanya Quran nak sebut di sini orang yang mampu puasa tapi payah dah. Dia boleh bayar fidyah. Ataupun dia ni sakit tak ada harapan nak sembuh. Sakit tua. Jadi kalau dia tak puasa, pas nak qada bila? Tak qada dah. Dengan umur 90 tahun tu. Bayar fidyah lah.
Jadi itu masuk tokoh. Sebab orang Arab ni yutiku ni dia guna hak benda berat-berat. Dia tak kata ana utiku ala an arfa'a al-luqmah ila al-fam. Saya mampu akak sesuap nasi ke mulut. Tak kata mampu. Tak kecek dah tu. Jadi perkataan at-taqa tu menggambarkan benda yang payah. Demikian juga orang yang sakit berpanjangan dan tiada harapan untuk sembuh dari sakitnya. Jadi kalau dia sakit, dia kena qada pula. Lepas tu, bila boleh qada? Tak ada harapan nak sembuh. Oleh itu, mereka hendaklah bayar fidyah sebagai ganti kepada puasa yang ditinggalkan. Berdasarkan kepada takwilan jumhur, majoriti ulama ni, ayat ini kekal dalam bentuk munasabah dengan konteksnya. Mana bersesuaian lah. Mana ayat ini kekal muhkam, kekal muhkam dalam bentuk munasabah. Kena tambah tu. Ayat ini kekal muhkam dalam bentuk munasabah, maknanya ada kesesuaian dengan konteksnya. Maknanya kalau Syah Waliullah tadi dia berhujah konteks ayat ni kewajipan puasa, kewajipan zakat terah, kewajipan semaya raya takbir. Tapi kalau mengikut jumhur ni tetap ada munasabah antara ayat, iaitu apa? Allah Ta'ala nak menyatakan hak mula-mula ni khitab ayat ditujukan kepada 3 jenis orang beriman. Mana start dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tu orang mukmin secara umum wajib puasa. Seperangkat. Kemudian yang pertama orang yang sihat bermukim. Maknanya orang mukmin secara umum wajib mereka berpuasa. Kedua, bagi orang sakit atau bermusafir, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Hak mana sakit, hak mana musafir, hendaklah dia qada pada hari yang lain. Tu hak yang kedua. Namun berpuasa itu lebih baik tak? Kemudian orang yang ketiga, orang yang mampu berpuasa tapi dalam keadaan amat sukar, seperti orang yang sakit tua atau pesakit yang tidak harapan untuk sembuh, atau sakit yang tidak memungkinkannya untuk berpuasa, dan jika dia berpuasa tiada kesempatan, jika dia tidak berpuasa tiada kesempatan untuk qada. Maknanya berdasarkan kepada taujih ini, maknanya tetap ada munasabah antara ayat-ayat ni. Berdasarkan kepada taujih ini tidak perlu kepada dakwaan nasih atau takdir la tadi. Nak kata la tidak. Sebab yutiqunahu tu orang yang mampu, tapi bila faham orang tidak mampu. Payah aku tu. Haram, tidak haram. Bagaimana tidak haram? Takdir. Aku tu penat, payah. Sedangkan perintah puasa ni dia perintah yang tegah, jelas. Tiba-tiba kita nak kata ada kesamaran. Kesamaran itu lagi mana? Kena kata ada la sebelum yutiquna. Atau tidak perlu pada takdim dan takhir yang sukar seperti taujih Imam Waliullah. Kalau Imam Waliullah tu memang payahlah. Susah nak faham. Kita nak boleh faham lama kalah ni, ayat ni. Jadi kalau tak faham malam ni tu, lah. Gitulah. Jadi kesimpulannya, ayat ni tidak masuk mengikut Syah Waliullah, tapi taujih dia tu agak sukarlah. Lebih baik taujih ulama majoriti. Majoriti ulama kata muhkam. Cara penyelesaian itu dalam bentuk yang mudah, yakni merujuk kepada makna yutiqunah tu. Yutiqunah tu maknanya kalau orang mahir bahasa Arab dia sudah beza dah. Yutiqunah ni maknanya boleh dalam keadaan sukar. Setakat itulah. Wa akhir da'wana alhamdulillah.